Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengurniakan kepada kita nikmat iman dan Islam dan telah memanjangkan umur kita sehingga saat ini untuk kita menggunakan waktu di dunia ini sebagai satu peluang yang besar supaya kita jadikan dunia ini jambatan untuk kita menuju ke kehidupan akhirat yang kekal abadi, yang permulaan bagi habisnya kehidupan dunia ini ialah kematian, dan akan bermula dengan alam barzakh, alam kubur, dan di sana akan menanti segala nikmat yang Allah SWT telah sediakan. Bermula daripada alam kubur lagi. Mudah-mudahan kubur kita seperti yang dikhabarkan, satu taman daripada taman-taman syurga. InsyaAllah pada rakaman kali ini kita akan sama-sama mengambil pelajaran dan juga faedah daripada kitab 10 Asas Aqidah, iaitu satu kitab ringkasan daripada kitab 40 Asas Aqidah karangan Hujjatul Islam Imam Ghazali rahmatullahi alaih. Dan insyaAllah akan dibacakan juga beberapa isi kandungan yang dimuatkan dalam kitab At-Tadhkirah, Rahsia Alam Kematian dan Alam Akhirat karangan Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala. Sebelum ini saya ada membacakan berkenaan dengan pengenalan kitab yang ringkas di tangan saya ini, iaitu 10 Asas Aqidah, sebahagian daripada kitab 40 Asas dalam agama, di mana akidah, pelajaran berkenaan dengan tauhid, akidah merupakan satu kewajipan terhadap setiap orang Islam, tidak terkecuali. Sama ada orang itu di kalangan orang yang belajar secara khusus ilmu agama, bidang agama, maupun orang yang biasa, bukan di kalangan orang yang belajar ilmu agama. Namun begitu, sebahagian ataupun beberapa kandungan sukatan daripada bab akidah dan tauhid ialah perkara yang kita wajib pelajari, dan juga kita perlu ada waktu untuk yang kita berikan sebagai waktu ulang kaji untuk kita mendengar kembali berkenaan dengan akidah, supaya kita dapat tingkatkan, dapat betulkan akidah kita dan juga dapat tingkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Daripada 10 asas, yang pertama ialah asas yang pertama berkenaan dengan zat Allah Subhanahu wa taala. Asas pertama, zat Allah Subhanahu wa taala. Kami memulakan perbicaraan dengan mengatakan segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memperkenalkannya kepada hamba-Nya melalui kitabnya yang diturunkan dalam bahasa nabi-Nya, yang diutuskan kepada manusia bahawa Allah Subhanahu wa taala itu esa, wahid pada zatnya, iaitu tiada sekutu syarik baginya. Allah Subhanahu wa taala itu tunggal, fardun, iaitu tidak ada yang seumpama dengannya. Allah Subhanahu wa taala itu tempat pergantungan, as-samad, iaitu tidak ada yang dapat menandinginya. Allah Subhanahu wa taala itu diesa dan diagungkan, mutawahhid, tanpa ada yang dapat menyamai kedudukannya.
Semua ini dapat dilihat dalam surah Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Di mana muslimin yang dirahmati Allah, di dalam surah Al-Ikhlas, iaitu satu surah yang sangat besar pahala membacanya. 3 kali membaca surah Al-Ikhlas, pahalanya seperti membaca keseluruhan Al-Quran. Bahkan ada diriwayatkan bahawa ada sahabat yang baca surah Al-Ikhlas ni pada setiap rakaat. Ketika dia menjadi imam, dia akan baca surah Al-Ikhlas kerana suka, kerana kasih dan mengagungkan surah Al-Ikhlas. Yang mana isi kandungan surah yang pendek tetapi begitu besar, begitu agung ni ialah mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala, mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala, membersihkan Allah Subhanahu Wa Taala daripada sebarang penyungutuan, daripada sebarang kekotoran di dalam akidah, sebagaimana yang berlaku, yang telah dilakukan oleh orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, orang-orang yang mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala, orang-orang yang terkeluar daripada jalan hidayat. Mereka mengatakan Allah Subhanahu Wa Taala itu ada isteri dan ada anak. Na'udzubillah. Dan itu adalah satu tuduhan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kepada zat Allah Subhanahu Wa Taala yang tidak memerlukan, tak perlukan apa langsung yang ada pada makhluk. Allah Subhanahu Wa Taala dia ciptakan makhluk daripada yang kecil, daripada yang sebesar zarah yang kita tak nampak, seperti kuman. Perlu dilihat dengan mikroskop contohnya, tak nampak dengan mata kita yang zahir ini. Namun begitu, itu juga dalam pemeliharaan Allah Subhanahu Wa Taala, di dalam kawalan sepenuhnya Allah Subhanahu Wa Taala. Sehinggalah makhluk yang besar-besar seperti malaikat, seperti arash Allah Subhanahu Wa Taala, semua makhluk ini diciptakan, Allah Taala ciptakan, dan Allah Subhanahu Wa Taala tak ambil sedikit faedah pun, tak ambil sedikit manfaat pun. Sehingga kan apa yang terlintas pada manusia, mungkin terlintas bahawa setelah diciptakan itu ada beberapa keadaan yang berubah daripada sebelum ia diciptakan. Namun begitu, tidak ada yang berubah. Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan kita, Rabb kita, Rabb pada seluruh manusia, yang menjaga, memelihara alam ini, yang semua makhluk berhajat kepadanya. Malaikat yang besar-besar, malaikat yang begitu ramai, semuanya di dalam kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka semua sangat berhajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala seperti mana makhluk lain. Walaupun malaikat itu besar, seperti malaikat Jibril sendiri, ketua para malaikat, yang mana malaikat Jibril mempunyai 300 sayap. Satu sayap dibukakan memenuhi langit dan bumi. Namun begitu, makhluk yang sebesar itu pun tidak mampu untuk buat apa-apa melainkan dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala, semua makhluk berhajat padanya. Semua makhluk perlu Allah Subhanahu Wa Taala, zat Allah menjadi tumpuan kepada seluruh makhluk. Dan zat ini, kalau ikutkan pentakrifan, apa itu makna zat, yang kita sebut kalau dalam bahasa Arab, zat, zal, alif, ta. Kita Melayu pun sebut zat juga, mana diri. Iaitu zat ini, kalau badan kita ini, ialah pada tubuh badan kita ini, batang tubuh ini dipanggil zat. Dan satu lagi ialah sifat. Sifat ni apa yang perlu kepada zat, perkara-perkara, keadaan, sifat-sifat yang perlu kepada, bergantung, duduk pada zat. Contoh macam kalau manusia, orang tu sendiri adalah zat, tetapi sifat-sifatnya, seperti sifat tubuh badannya, tinggi, rendah, besar, kurus, gelap, cerah, semua itu adalah sifat. Dan zat
itu sendiri ialah tubuh badan seseorang itu. Maka Allah Subhanahu Wa Taala, Ismul Jalalah, nama Allah ialah nama bagi zat Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan selain daripada itu seperti Ar-Rahman, Ar-Rahim, As-Samad, Al-Wadud, Dzul Jalali wal Ikram, semua ini merupakan sifat, nama bagi sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tidak ada maka dengan itu kita dapat fahami betapa besarnya, betapa agungnya, betapa sucinya kalimah Allah, sebagaimana agungnya kalimah thayyibah la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah. Begitu juga besar dan agungnya kalimah Allah, lafaz Ismul Jalalah, dipanggil Ismul Jalalah. Allah, semata-mata dengan menyebut Allah sahaja pun pastilah besar manfaatnya, banyak faedahnya. Ada satu hadis berkenaan dengan di akhir zaman nanti, walaupun kita pun dah berada di akhir zaman, tapi nanti sebagaimana yang disebutkan, yang datang dalam hadis, bahawa satu masa nanti Allah Subhanahu Wa Taala akan pelihara, masih lagi tidak kiamatkan dunia ini dengan hanya ada orang yang menyebutkan Allah, Allah. Tidak ada amalan lain, tapi semata-mata dengan Allah, Allah, sebutan kalimah Ismul Jalalah itu betapa besarnya, menandakan orang itu beriman. Maka Allah SWT masih kekalkan dunia ini. Apabila tidak ada lagi langsung orang yang mengucapkan walaupun Allah, maka tidak ada nilainya, tidak ada maknanya dunia ini, alam ini lalu dibinasakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala bersifat qadim. Allah Subhanahu Wa Taala itu bersifat qadim, iaitu tidak ada baginya yang mendahuluinya dari segi kejadian. Allah Subhanahu Wa Taala bersifat azali, iaitu tidak ada baginya permulaan. Kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala adalah berterusan, yakni mustamir, iaitu tiada pengakhiran. Ketika semua makhluk tidak ada lagi, zat Allah Subhanahu Wa Taala telah pun wujud. Zat Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Subhanahu Wa Taala telah pun maha agung, telah pun sebagaimana sempurnanya Allah Subhanahu Wa Taala selepas adanya makhluk, begitulah sebelum adanya makhluk. Mana makhluk ini? Selain daripada Allah SWT, langit dan bumi, semua makhluk, malaikat, manusia, jin, alam ini, bintang, langit-langit, semua ini ada permulaan. Ada tempoh sebelum ini tidak ada apa langsung. Kalau manusia ini, kita ini, sehebat mana, sebesar mana pun pengaruh, sehebat mana pun kuasa, sekaya mana pun, diagungkan sehebat mana pun, pernah ada satu masa di mana kita ini bukan setakat tidak dikenali, tetapi kita ini tak disebutkan langsung pun. Dalam Al-Quran menyebutkan, dalam surah Al-Insan, Allah SWT berfirman, tidakkah manusia tahu bahawasanya tidakkah datang berita kepada manusia satu waktu, hinun minad dahri, di mana makhluk manusia ketika itu ialah makhluk yang lam yakun syai'an mazkura, tak boleh disebut pun. Namun begitu zat Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana selepas kewujudan makhluk, ketika itu zat Allah Subhanahu Wa Taala telah pun wujud dan telah pun menguasai, telah pun wujud sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala yang tidak ada permulaan. Kerana masa mula tamat ini pun semua ialah makhluk bersifat yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
Tidak ada satu zat pun yang mendahului Allah Subhanahu wa taala. Dan azali, sifat azali Allah SWT adalah sifat azali yang hakiki. Kalau kita sebut, mungkin kita ada sebutkan sejak azali lagi. Tapi makna sebenar azali ialah tidak ada baginya permulaan. Dan Allah SWT berterusan kewujudan dan kekuasaan zat Allah Subhanahu Wa Taala ini berterusan, tidak ada masa, tidak ada hadnya, tidak ada penamatnya. Sebagaimana kita makhluk juga akan dikekalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sama ada tu tempat akhirnya nanti di syurga, na'udzubillah, di neraka, tetapi akan dikekalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makhluk yang akan Allah Subhanahu Wa Taala kekalkan, tidak ada penamatnya. Yang ada tamatnya waktu sekarang di dunia ini. Akan ada waktu sampai ajal, maka habislah waktu kita di dunia. Sebagaimana masa-masa kita yang lain. Waktu apa sahaja, waktu belajar, waktu bekerja, waktu berada bersama keluarga, semuanya ada masanya. Apabila sampailah waktu, tidak akan dapat dicepatkan, tidak akan dapat ditangguhkan walaupun seketika. Maka kewujudan Allah SWT mustamir, tidak berhajat kepada yang mengekalkan, tak berhajat pada mana-mana makhluk, tetapi kewujudan ataupun kekalnya kita, manusia, jin, malaikat, bersifat berhajat kepada Allah SWT, dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di mana berkenaan dengan alam akhirat, salah satu bab, salah satu asas yang kita perlu beriman dengannya, beriman dengan hari akhirat. Di dalam rukun iman, salah satu rukun yang alam akhirat itu ialah alam yang bermula selepas semua manusia, ruh manusia ini akan berada di alam barzakh, di satu tempat sebelum hari kiamat. Belum lagi alam akhirat, tetapi alam yang lain daripada dunia ini, di mana di situ telah pun bermulanya balasan, di situ telah pun bermulanya anugerah ataupun balasan bagi manusia yang beriman pada Allah SWT mahupun yang tidak beriman kepada Allah, pada manusia yang taat ataupun kepada manusia yang ingkar. Di dalam kitab Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala, iaitu kitab At-Tazkirah, At-Tazkirah, kitab rahsia alam kematian yang diterjemahkan, Imam Qurtubi rahimahullahu ta'ala ada bawa satu hadis di dalam bab mengenai seseorang hamba, seorang manusia yang beriman, hamba yang beriman, apabila bangkit di alam kubur, maka dua malaikat akan bertemu dengannya, yang mana dua malaikat itu sentiasa bersama dengannya di dunia, dan juga amalan seseorang hamba yang beriman itu akan mula jumpa balik. Sebenarnya di dunia ini memang amalan kita bersama dengan kita. Orang yang beramal, dia akan sentiasa diletihkan. Orang beriman yang beramal ini, dia sentiasa digunakan ataupun diletihkan dengan beramal di dunia. Namun begitu, setelah meninggal dunia sampai ajal, kemudian bangkit di alam kubur, apabila roh bangkit di alam kubur, maka ketika itu mulalah pertemuan dengan amalannya dan juga dengan malaikat yang di dunia dia tak pernah jumpa, yang dia tak pernah kenal. Orang beriman, orang Islam tahu pengkhabaran tentang malaikat, namun begitu tak pernah jumpa. Tetapi apabila sampai di alam kubur, maka ketika itulah mulanya amalan manusia yang baik itu bertemu dengannya, mahupun ataupun di sebaliknya amalan yang buruk. Wa dzakara Abu Nuaim, kata Imam Abu Nuaim fil Hilyah, di dalam kitabnya Al-Hilyah,
daripada Hadrat Thabit Bunani, rahimahullahu taala, seorang tabi'in, bahwasanya Hadrat Thabit Bunani telah membaca surah Hamim Sajdah sehinggalah sampai pada ayat innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah. Ketika sampai ayat yang maksudnya sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang berkata Tuhan kami ialah Allah, orang yang beriman bahwasanya Allah itu Tuhan yang Maha Esa, yang Maha Tunggal. Kemudian beristiqamah dengan iman, dengan perintah-perintah Allah SWT, perintah-perintah, tuntutan-tuntutan iman. Maka apabila dia bangkit di alam kubur, malaikat akan bertemu dengannya. Maka Hadrat Thabit Bunani berhenti seketika. Fawaqafa faqal, kemudian berkata, telah sampai kepada kami khabar bahawasanya orang yang beriman ketika dibangkitkan daripada kuburnya, ketika dibangkitkan di dalam kubur, maka dua malaikat yang sentiasa dahulu sentiasa bersama dengannya di dunia berkata kepadanya. Apa malaikat cakap kepada orang yang beriman kepada Allah, yang istiqamah dengan iman, dengan amal, dengan perintah Allah SWT di dunia? Apa yang malaikat cakap kepada ruh yang mana baru sampai di tempat baru, kepada roh kita nanti bila roh orang yang beriman apabila sampai di tempat yang asing, yang tak pernah dilihat. La takhaf wa la tahzan, jangan takut dan jangan risau, jangan sedih. Bergembiralah kamu dengan syurga yang dijanjikan kepada kamu, sentiasa dijanjikan kepada kamu. Maka Allah Subhanahu Wa Taala mengamankan ketakutannya, menyejukkan matanya. Maka apakah lagi nikmat yang diberikan kepada manusia, yang meliputi manusia pada hari kiamat, yang mana nikmat ini akan diberikan kepada orang beriman yang lebih besar lagi daripada mata yang disejukkan, hati yang ditenangkan kerana hidayah yang Allah SWT telah berikan kepadanya, dan juga kerana amalan yang dilakukan dahulu di dunia. Dan kata Imam Qurtubi rahimahullah ta'ala berkata, membawakan lagi satu kisah, ataupun Imam Qurtubi telah bawa dalam kitabnya kata-kata Hadrat Ammar bin Qais Al-Mala'i. Sesungguhnya orang yang beriman apabila keluar dari kuburnya dan amalannya yang baik bertemu dengannya. Orang yang beriman ni apabila dia bangkitlah, keluar maknanya bangkit di alam kubur, maka ada makhluk ataupun ada rupanya orang lain, ada teman yang akan jumpa di dalam kubur, walaupun di dalam keadaan kubur ini berseorangan. Alam barzakh ini tidak ada kawan-kawan lain sebagaimana di dunia, tapi rupanya ada teman yang akan jumpa orang yang meninggal dunia, akan jumpa roh, dan dalam keadaan sama ada teman itu teman yang baik ataupun teman yang buruk. Maka amalannya yang baik akan berjumpa dengannya dalam rupa yang sangat baik, dan juga dalam keadaan bau yang sangat harum. Dahlah rupa pun cantik, bau pun wangi. Maka amalan itu pun bertanya kepada orang yang beriman itu, adakah kamu kenal aku? Kamu kenal tak siapa aku? Maka kata orang yang beriman, kata roh, tidak, aku tak kenal.
kecuali yang aku tahu kamu ni Allah Ta'ala telah cantikkan rupa kamu dan telah menjadikan kamu mewangikan kamu, mewangikan bau kamu dan juga mencantikkan rupa paras kamu. Maka amalan yang baik itu pun berkata, sebagaimana di dunia dahulu aku ialah amalan kamu, aku adalah amalan kamu yang soleh. Telah lama selama ini raqibtuka fid dunya, aku tunggang kamu di dunia, aku jadikan kamu letih, aku bawa kamu ke arah yang bukan ikut kehendak kamu. Amalan-amalan yang Allah Ta'ala perintahkan menyebabkan orang yang beramal itu, orang yang ikut perintah Allah Ta'ala itu, orang yang ikut sunnah Nabi SAW itu seolah-olah ditunggangi oleh amalannya. Irkabanil yaum, maka hari ini kamu tungganglah aku, maknanya aku akan bantu kamu, aku akan berikan manfaat kepada kamu. Watala, dan beliau membaca ayat yauma nahsyurul muttaqina ila ar-rahmani wafda, pada hari kami kami kumpulkan orang-orang yang bertakwa menuju kepada rahmat Tuhan Ar-Rahman dalam keadaan berbondong-bondong. Dan ada pun na'udzubillah, kita minta berlindung orang kafir apabila amalannya yang buruk, amalan dengan sebab kekufurannya, amalan yang buruk akan bertemu dengannya dalam keadaan rupa paras yang sangat buruk, yang paling buruk, dan dengan bau yang paling busuk. Maka dia pun bertanya, amal yang buruk tu pun tanya orang kafir, kenal tak siapa aku? Kamu kenal tak aku siapa? Maka dia pun berkata, orang kafir berkata, aku tak kenal, yang aku tahu kamu ni rupa pun buruk, bau pun busuk. Maka berkatalah amalan yang buruk itu, begitulah kamu di dunia dahulu, kamu ni macam itulah kat dunia. Sebagaimana yang kamu telah buat dengan kekufuran, dengan amalan-amalan yang buruk, maka kalau kamu nak tahu, aku ni lah amalan kamu yang buruk. Kekufuran ialah satu keburukan, kekotoran. Kekufuran ialah satu najis. Telah begitu lama kamu telah tunggang aku di dunia, kamu telah jadikan aku tunggangan. Dengan amalan-amalan yang buruk itu, orang-orang yang kafir menunggangnya, membawa sebagaimana mereka hidup di dunia tanpa ada perintah Allah, tanpa ada batasan, seolah-olah mereka menunggang amalan mereka. Maka pada hari ini aku akan tunggang kamu, aku akan susahkan kamu, aku akan menyebabkan kamu menderita. Lalu beliau membaca ayat wahum yahmiluna awzarahum ala zuhurihim, sedangkan mereka memikul beban dosa-dosa mereka di atas belakang mereka. Jadi muslimat yang dirahmati Allah, dengan itu kita hendaklah berusaha untuk meningkatkan, untuk sentiasa memperbaiki iman kita pada Allah Subhanahu Wa Taala, keyakinan kita pada zat Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Esa, yang Maha Tunggal, yang tak ada sama langsung dengan makhluk. Kalau ada lintasan di dalam hati, na'udzubillah, kita perbetulkan. Kalau ada lintasan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala zatnya sekian dan sekian, ataupun dengan kejahilan, dengan ilmu yang tidak tepat, maka menyebabkan kita na'udzubillah seolah-olah ataupun ke arah menyamakan, tanpa sedar menyamakan Allah Subhanahu Wa Taala dengan mana-mana makhluk ciptaannya. Sebagaimana kalau kita apabila kita lihat kepada penciptaan malaikat, kita lihat pada penciptaan malaikat yang besar. Jadi bolehlah, memanglah terbayang malaikat tu besar, sebab memang malaikat tu bersaiz besar. Ada yang bersama dengan manusia melakukan tugas-tugas mereka, dan ada yang Allah Ta'ala ciptakan mereka beribadah
mereka menjalankan tugas-tugas mereka di langit, memang duduk tempatnya di langit, saiznya besar. Ada malaikat yang pernah dihantar untuk mengazab sesuatu kaum yang kufur ingkar pada Allah, diangkatnya bumi. Yang berlaku pada kaum Nabi Lut, diangkatnya dengan hujung sayap saja, diangkat ke langit, kemudian dihempas balik ke bumi. Kuat. Allah Ta'ala ciptakan kuat. Namun begitu, itu adalah makhluk. Sebab tu bila nak sebut contohnya tentang sifat ataupun ayat yang mutasyabihat, kita biasa dengar ayat mutasyabihat, ayat yang ada kekeliruan ataupun ayat yang sukar difahami, bukan ayat yang boleh difahami secara terus, secara terus faham dengan makna dasarnya sahaja, makna luar sahaja. Seperti disebutkan dengan perkataan yad. Kalau untuk kita makhluk, memang yad tu makna tangan. Tapi untuk zat Allah Subhanahu Wa Taala, maka ulama ahli sunnah wal jamaah berhati-hati dengan mentakwilkan ataupun menterjemahkan dengan makna kekuasaan. Ataupun kalau tak terjemah, kita gunakan yad, istilah, ataupun terus gunakan kalimah yad sendiri. Kerana walaupun kalau kata sebutkan yad, kalau manusia tangan, malaikat mungkin tangan ataupun sayap. Sayap bukan tangan, sayap bukan yad, sayap ajnihah, janah. Tapi kalau kata tak sama dengan makhluk, maka itu pun masih tidak lagi menyucikan Allah SWT, masih lagi tidak masih lagi ada ciri-ciri ataupun unsur-unsur menyamakan dengan makhluk. Kerana kalau kita kata tangan kita dengan tangan malaikat tak sama, kaki manusia dengan kaki bangku tak sama, itu bukan menyucikan zat Allah. Sebab apa kalau kita sebut tangan-tangan lah tapi tak sama dengan makhluk, Allah Ta'ala maha hebat, maha esa, maka apatah lagi-lagilah tak sama dengan makhluk, maka itu pun sebenarnya tak keluar lagi daripada mengesa, menyucikan zat Allah Ta'ala dengan persamaan dengan makhluk. Sebab kalau tak sama, kita dengan kuman contohnya, kita tak tahu, kita sebut yalah mungkin dia ada anggota badan, tangan, kaki, tapi tak sama dengan manusia. Jadi kalau kita kata sebab apa? Sebab kita tak tahu, kita serah je lah, tak tahu yad, tangan itu macam mana. Kita kata tangan tapi tak tahu tangan yang macam mana, serah pada Allah. Pasti tak sama dengan makhluk. Itu pun keyakinan itu, pegangan itu pun masih belum lagi menyucikan zat Allah Subhanahu Wa Taala daripada persamaan dengan makhluk. InsyaAllah kita akan muzakarah dalam bab itu nanti apabila sampai pada masanya. Dan saya pun terlupa untuk sebutkan rakaman ini khas untuk ahli karyah Taman Surau Al-Hidayah, Taman Desa Raya, dan juga kepada semua muslimin muslimat yang melihat dan juga memberikan masa untuk sama-sama kita bermuzakarah, ulang kaji tentang akidah di dalam video ini. Wallahu ta'ala alam. InsyaAllah akan disambung lagi pada ada umur ada rezeki, insyaAllah pada bulan hadapan, sesi bulan Februari lah. Yang baik daripada Allah SWT, salah silap, kekurangan dan kelemahan diri saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.